Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa zakkirni ma nasitu. Yang dikasihi tuan-tuan imam, tuan-tuan bilal, ya, nazir masjid, ahli jawatan kuasa masjid, para asatizah, para ulama, tuan-tuan guru, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia waktu yang Allah berikan kepada kita pada malam ini. Dapat kita sama-sama hadir untuk solat maghrib. Maaf. Seterusnya Allah memberikan sedikit kelapangan waktu kepada kita untuk mendengar tazkirah kuliah maghrib ini. Moga-moga ia menjadi bekal kepada kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bolehlah kita sebut depan Allah nanti hisab. Allah akan aku taklah rajin sangat tak banyak ibadat tapi sedikit antara insya-Allah duduklah dekat masjid mendengar kuliah. Moga-moga dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal-amal saleh yang akan memberatkan timbangan mizan kebaikan kita. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi, ya, insya-Allah pada malam ini kita akan sambung pengajian kita. Kita menggunakan kitab Mabahis fi Ulum karya Syekh Mana Khalil Qattan yang asalnya dalam bahasa Arab, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa kita dengan tajuk Cara Mudah Memahami Al-Quran, ya. Yang mana kitab ini dia membicarakan tentang asas untuk kita memahami ayat-ayat Al-Quran, karya Syekh Mana Khalil Qattan, kemudian diterbitkan oleh Pustaka Jiwa. Dan kuliah kita yang terakhir di sini ialah pada 21 hari bulan 11 yang lalu, sebulan yang lalu, bulan lepas ni kuliah. Dan kita masih berada pada bab 3. Bab pertama dalam kitab ni dia membicarakan tentang ilmu-ilmu Al-Quran dan sejarah perkembangan. Ilmu Al-Quran apa dia? Sejarah perkembangan. Apa dia ilmu-ilmu yang dipecahkan? Maksudnya apabila kita nak mempelajari Al-Quran ini, Quran ini ada 30 juzuk. Jadi banyak disiplin ilmu yang ada. Jadi ulama pecahkan ilmu itu, ilmu ini, ada beberapa pecahan-pecahan ilmu. Jadi bab 1 dia menceritakan kepada kita apa dia pecahan-pecahan ilmu dalam ilmu Al-Quran. Kemudian diceritakan tentang sejarah perkembangan penulisan, pengumpulan Al-Quran. Itu dalam bab 1. Kemudian dia masuk bab kedua, pengarang dia letakkan tajuk nama dia Al-Quran. Al-Quran itu sendiri jadi satu tajuk. Jadi dia berikan kepahaman kepada kita. Apa dia ta'arif Al-Quran? Al-Quran wahyu Allah. Selain pada Quran dia compare pula, dia letak hadis Nabi. Ada pula saya baca ada hadis. Hadis ni juga bentuk wahyu. Quran dengan hadis ni dekat-dekat. Apa beza dia antara Quran dengan hadis? Maksud dia letakkan sebelah. Kemudian dipecahkan hadis ni ada pula namanya hadis kursi, ada namanya hadis nabawi, ada nama hadis tauqifi, ada nama hadis taufiqi. Tauqif dengan taufiq. Tu dekat-dekat. Perbezaan di antara kedua-duanya. Itu bab yang kedua. So kita kenal disiplin ilmu, kenal Quran, kenal hadis, kenal nampak beza dia. Kemudian pengarang dia letakkan pada bab yang ketiga satu tajuk bab iaitu Al-Wahyu. Al-Wahyu. Bab yang kedua Quran. Quran wahyu Allah. Salah satu wahyu. Bab yang ketiga diletakkan Al-Wahyu. Al-Wahyu ni sifat dia umum. Quran wahyu Allah. Hadis juga ada wahyu. Bentuk wahyu. Tapi bab 2 disebabkan kitab ini dia membicarakan tentang Quran, maka diletakkan dahulukan Quran dulu. Jadi satu bab namanya wahyu.
Kemudian baru bab ketiga diletakkan bab nama dia Al-Wahyu. Dua Quran, tiga wahyu. Jadi masuk bab ketiga ni dia terangkan wahyu itu besar. Apakah dia pengertian erti wahyu itu. Kemudian cara wahyu Allah turun kepada para malaikat. Wahyu itu ada banyak bentuk-bentuk. Wahyu dia takrif wahyu, wahyu kepada pokok, wahyu kepada binatang, ada wahyu syaitan, wahyu nabi, wahyu malaikat. Kita dah bahaskan pada kuliah-kuliah yang lalu, ada lebih kurang 6-7 bahagian wahyu. Kemudian dibicarakan bagaimana cara wahyu Allah itu pun kepada malaikat. Kan? Bila Allah nak mewahyukan satu-satu wahyu itu, maka Allah akan turunkan wahyu itu kepada para malaikat dulu. Malaikat akan dapat wahyu. Maka malaikat akan dapat wahyu. Bagaimana cara malaikat menerima wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey. Kemudian dia masuk kepada cara penurunan wahyu kepada para rasul. Tajuk yang ketiga, ta'rif wahyu kepada malaikat. Kemudian tajuk yang ketiga, cara penurunan wahyu kepada rasul. Mula wahyu daripada Allah turun bagi kepada malaikat. Malaikat ni bawa wahyu tu. Bila malaikat bawa wahyu, baru hantar kepada Nabi dan sebagainya, kepada Rasul. Kemudian dibawa sekian satu tajuk, bagaimana cara wahyu itu turun kepada para Rasul. Bagaimana para Nabi ni dapat wahyu pada Allah. Kan? Itu kuliah kita yang lalu. Dan dipecahkan. Penurunan wahyu kepada para Rasul ni, dalam tajuk ni dipecahkan kepada dua. Yang pertama, wahyu itu turun melalui perantaraan Jibril. Maksudnya Jibril dapat wahyu daripada Allah, Jibril bawa kepada Nabi SAW. Itu kuliah yang lalu. Itu bentuk yang pertama. Kemudian yang kedua, dia tanpa perantaraan. Tak ada perantaraan. Ada disebutkan dalam bentuk mimpi, mimpi yang benar. Kemudian disebutkan dekat situ tanpa melalui perantaraan kalam ilahi di sebalik tabir. Ada beberapa bahagian. Ada bentuk mimpi, kemudian di sebalik tabir. Kemudian dia masuk kepada tajuk penyampaian wahyu oleh para malaikat kepada para rasul. Bagaimana pula wahyu yang malaikat bawa kepada para rasul. Tadi ada perantaraan, tanpa perantaraan. Yang jenis perantaraan, maksudnya ada perantaraan wahyu Allah tu dibawa oleh malaikat. Malaikat yang tukang bawa wahyu. Jadi malaikat ini dibawa wahyu nak sampaikan kepada Nabi, bagaimana caranya? Kita tak tahu semua benda ni, melainkan dengan kita membaca kitab, membaca apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Nabi disebut bagaimana aku terima wahyu daripada malaikat. So, ini kuliah kita yang terakhir. So, yang pertama dalam bab ni dia kata, ada dua cara penyampaian wahyu oleh para malaikat kepada Rasul. Yang pertama dia sebut kat sini, datang dengan sesuatu suara seperti suara loceng. Maksudnya Nabi ni nak dapat wahyu daripada Allah ni, Nabi dia dengar bunyi suara seperti bunyi suara loceng. Bunyi loceng, kering, loceng lah. Kalau kita bunyi kering, bunyi loceng. Itu tanda Nabi nak dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu suara yang sangat kuat yang dapat berkesan kepada hati Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu para Nabi lah. Sehingga ia dengan segala kekuatannya sedia menerima kesan daripada bunyi tersebut. Cara ini yang paling berat bagi Rasul. Nabi ni dia terima wahyu, dia ada bentuk yang berat, ada bentuk yang ringan. Bentuk yang berat ni bagaimana? Nabi dia terima satu, dia sebut yang bunyi loceng. Kedua, Nabi itu dia menerima wahyu Allah tu. Nabi itu dia transform daripada alam manusia berada pada alam malaikat. Maksudnya bukan di alam manusia. Dia berada di alam malaikat. Sebab Nabi kena transform. Dia berat. Itu kaedah yang berat dia kata. Jika wahyu yang turun kepada Rasul dengan cara ini, biasanya ianya mengumpulkan segala kekuatan dan kesedaran untuk menerima, menghafaz dan memahaminya. Terkadang suara itu seperti bunyi sayap-sayap malaikat, seperti diisyaratkan dalam hadis. Kadang-kadang satu dikata macam bunyi loceng.
Kedua, dia kata macam bunyi sayap malaikat. Sayap malaikat. Ada dalam hadis disebutkan, hadis Bukhari. Apa dia? Idza qadallahu al-amra fis sama'i darabatil malaikatu bi ajnihatiha khad'anan liqawlihi ka'annahu silsilatun ala safwan. Dia kata, apabila Allah menghendaki suatu urusan di langit, maka para malaikat memukul-mukulkan sayapnya kerana tunduk kepada firman-Nya, bagaikan bunyi mata rantai di atas batu-batu yang licin. Maksudnya dia akan dengar bunyi kan, macam kepak, bila kepak tengok burung kan, kepak gitulah bunyi dia. Dia kata bunyi mata rantai di atas batu licin. Dan boleh jadi itu suara malaikat sendiri pada waktu Rasul baru mendengarnya bagi kali pertama. Ni kata pengarang. Kata pengarang boleh berjadi itu adalah suara malaikat sendiri. Tapi bentuk begitu, itulah yang dia kata wahyu. Itu bentuk yang pertama, bentuk yang berat. Nabi dia dapat bunyi loceng ataupun bunyi sayap. Saya katakan bunyi pukulan di atas batu yang licin bentuk. Dan ini benda yang berat. Itu yang pertama. Okay, kita masuk yang kedua. Ini tajuk kita hari ni lah. Okay. Yang kedua kata pengarang, malaikat menampakkan kepada Rasul. Bentuk yang pertama ni tadi, Nabi dia dapat wahyu dalam bentuk dia tak nampak pun, hanya bunyi je. Itu saya sebut dengan tadi, Nabi dia transform, dia tidak berada di alam manusia, tapi Nabi dia dengar bunyi, yang bunyi itu bukan bunyi alam manusia, berada di alam malaikat. Jadi Nabi itu perlu frekuensi bukan frekuensi manusia lah. Dia dah frekuensi alam malaikat. Jadi benda tu sangat berat. Yang disebutkan Nabi kadang sampai berpeluh-peluh musim sejuk. Sebelum ni kita ceritakan, Nabi pada musim sejuk, orang pakai apa ni, Arab dia panggil herok, panggil lihab, panggil saratoga yang tebal-tebal tu. Orang semua sejuk tapi Nabi berpeluh-peluh. Itu bentuk yang berat ya. Okey. Kemudian yang kedua ni, malaikat dia menampakkan kepada Rasul sebagai seorang lelaki. Ini bentuk yang kedua. Maksudnya bentuk yang kedua ni, malaikat dia akan menyerupai manusia. Sebagai apa? Sebagai seorang lelaki. Dan malaikat ni dia tak datang sebagai seorang perempuan. Dia sebagai seorang lelaki. Dan biasa di hadis kita semua, Nabi ni dia akan menyerupai seorang sahabat Nabi yang bernama Dihyah Al-Kalbi. Nabi ni ramai sahabat. Di antara salah seorang sahabat Nabi nama Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi ni orang handsome, lelaki yang macho, handsome sikit. Jadi Jibril kalau dia turun, kalau dia nak menyerupai lelaki, biasanya dia akan menyerupai Dihyah Al-Kalbi. Dihyah Al-Kalbi. Sahabat ni dengar. Jadi kalau orang tengok, Dihyah Al-Kalbi tak ada, itu adalah Jibril alaihi salam. Tu salah satu cara nak kenal dia lah. Dan ada kalau kita tengok dalam tuan buka kitab hadis, dia disebut sebagai hadis Jibril, antara hadis yang menceritakan tentang iman, ihsan. Malaikat mari datang jumpa Nabi SAW sebagai seorang lelaki pakai pakaian yang putih, yang semua orang sahabat pada ketika itu tak kenal. Siapalah lelaki ni, rambut kemas, cantik, handsome, tapi bukan Dihyah Al-Kalbi, yang lain, seorang lelaki lain. Ini semua orang tak kenal. Jadi masuk rapat lutut dengan Nabi, tanya apa dia iman, apa dia Islam, apa dia ihsan. Kan? Terus bila dah belah, bila malaikat tu dah keluar, baru tanya siapa dia tu gini-gini. Kemudian baru Nabi bilang itu adalah Jibril. Maksudnya Jibril tu sahabat nampak. Bayang kita berada pada zaman Nabi tu, duduk dengan Nabi tengah ceramah, datang Jibril. Jibril lah malaikat kan. Keimanan tu beza. Kita ni rasa yakin itu. Sebab tu tak ada zaman Nabi tu benda khurafat. Maksudnya benda pelik tu memang malaikat dia boleh nampak kan. Kita kan batu lah, itu inilah, tengok lebih sikit dah ada. Rosak gitu ya, iman. Zaman Nabi tu malaikat ni turun ya. Okey. Benda disebut kat sini, cara seperti ini lebih ringan daripada cara yang sebelumnya. Kalau malaikat itu datang dalam bentuk manusia, cara begini ringan. Sebab apa? Sebab Nabi menerima wahyu itu dengan malaikat berada pada alam manusia.
Maksudnya malaikat dia menjelma dalam alam manusia dan menyampaikan wahyu itu, ayat-ayat Al-Quran itu yang nak disampaikan ataupun apa bentuk wahyu dengan bahasa lenggok laras bahasa manusia. Kan? Dia tak gunalah, tak dengar bunyi loceng ke, tak ada. Tapi dia Jibril datang dan Jibril ajarkan cakap dengan bahasa Arab yang Nabi boleh faham dengan bahasa biasa. Ataupun ayat Quran itu dengan ayat Quran yang biasa. Dan kita tengok dah hadis-hadis Nabi disebutkan sebelum Nabi wafat tahun yang akhir, Nabi dia khatam 2 kali dalam Ramadan dengan Jibril. Jibril turun pada Ramadan. Yang tiap-tiap Ramadan tu Jibril dia turun. Dia talaki dengan Nabi. Tadarus Nabi baca tiap-tiap tahun. Tapi sebelum Nabi wafat tahun akhir tu 2 kali khatam. Maksudnya Nabi 2 kali khatam Quran baca dengan Jibril. Dan para sahabat ada pada ketika itu. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud, di antaranya Zaid bin Thabit. Mereka ni duduk dengar Jibril baca. Jibril baca. Dan para sahabat ni dia tabit, tengok, cek, ambil bacaan tu semua. Ada Jibril. Dan itu di alam manusia. Dan bila dia berada dalam manusia ini yang dikatakan oleh pengarang, cara seperti ini lebih ringan daripada cara yang sebelumnya dalam bentuk suara. Sebab laras bahasa manusia. Kerana adanya kesesuaian di antara pembicara dengan pendengar. Maaf, saya batuk sikit baru jari lepas sampai daripada umrah. Sikit lah balik. Cuaca tak apa bagus sikit ke sana. Okey. Dia katakan kerana adanya kesesuaian antara pembicara dan pendengar di antara Nabi dan juga malaikat. So laras bahasa yang sama. Beliau mendengarkan apa yang disampaikan pembawa wahyu iaitu Jibril dengan seronok dan mudah. Dan berasa tenteram seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan saudaranya sendiri. So bentuk macam ni Nabi dia relax, dia tenang dengar. Sebab laras bahasa ni berada pada alam manusia. Senang dengar bahasa, faham. Sahabat pun kalau ada sahabat pun boleh dengar sama. So relax. Berbeza dengan kaedah yang pertama, dia berat. Sebab dia bukan di alam manusia, tapi dia alam orang kita kata alam wave, alam suara dia punya, bagaimana dia punya bunyi dia tu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi je yang dengar. Dan kalau Jibril ni datang dalam bentuk manusia, maka sahabat-sahabat pun boleh dengar. Sebab laras bahasanya, laras bahasa Arab yang biasa. Tapi ada juga waktu dan ketika Nabi Jibril ni datang dalam bentuk seorang lelaki. Tetapi tak semua sahabat nampak. Ada juga berlaku gitu. Ada sebahagian sahabat yang nampak, ada sebahagian sahabat tak nampak. Boleh berlaku gitu. Pernah berlaku kepada Abdullah bin Abbas. Saya pernah ceritakan. Abdullah bin Abbas pernah satu ketika dia duduk datang kepada Nabi SAW. Dan ada ayah dia Al-Abbas tengah sembang-sembang dengan Nabi. Tiba-tiba Abdullah ni dia lari. Abbas ayah dia kata, "Ya Rasul, kau tengok apa Abdullah ni lari?" Kemudian Nabi dia tanya, "Kenapa kamu lari?" Kata Abdullah, "Kata aku nampak seorang lelaki sebelah Nabi." Maka pada ketika itu Nabi dia tanya, "Kau nampak ada orang?" Betul, Al-Abbas ni dia macam terkejut lah. Dia kata, "Betul lah." Itu kata Abdullah, "Betul. Aku nampak." Al-Abbas ni pak saudara Nabi. Jadi Abdullah ni sepupu. Kemudian Nabi dia kata, "Kalau kamu nampak, itu yang kamu nampak itu adalah Jibril." Maksudnya Al-Abbas pak saudara Nabi tak nampak. Tapi Abdullah anak dia nampak Jibril. Dan bentuk tu adalah beberapa bentuk pattern datangnya Jibril itu. Sahabat nampak ada juga sahabat tak nampak. Sebahagian sahabat yang nampak. Okey. Qiraat apa? Yang okey. Nabi dia membaca dengan Jibril tu dengan wajah-wajah, semua wajah yang ada pada 7 huruf dengan sabah huruf. Maksudnya yang diajar oleh Jibril itu dengan 7 huruf. Itu yang hadis Nabi disebut unzilal Quran ala sab'ati ahruf. Quran itu turun dengan 7 huruf. Maka fa ayyu
dengan mana-mana wajah qara'tum asabtum, kata Nabi. Mana-mana kamu baca, maka kamu dapat pahala. Betul bacaan itu. Dia Resam Osmani lain tuan Haji. Resam Osmani dia adalah tulisan. Resam tulisan. Maksudnya Quran yang kita baca pada hari ini dia tulis kat depan tu kan. Rasmul Osmani. Resam Osmani dia lah tulisan, cara menulis. Cara menulis. Dia Resam Osmani yang ada 6 kaedah. Isbat hazaf dia. Contoh Alhamdulillahirabbil alamin kan. Al-alamin. Itu ada alif tak? Itu dia kata resam. Dia katanya Malik Yaumiddin. Kita baca Malik Yaumiddin, itu yang kita baca kan. Tapi kalau tuan-tuan tengok dalam tulisan tu, dia tak tulis mim alif lam kaf, dia tulis mim lam kaf kan. Sepatutnya mim alif lam kaf. Dan dia tak ada, dia hanya ada alif kecil lagi atas tu. Itu nama dia resam. Kalau qiraat, tu bentuk wajah bacaan. Bezalah. Resam dia tu tulisan. So Nabi dia, apa yang Nabi baca, dia yang ambil pada Jibril tu dengan tujuh huruf. Semua qiraat yang disebutkan sebagai qiraat 7, qiraat 10 tu semuanya ada mutawatir. Mutawatir. Okay. Kemudian kata pengarang, keadaan Jibril menampakkan diri seperti seorang lelaki itu tidaklah mengharuskan ia melepaskan sifat kerohaniannya, dan tidak pula bererti bahawa zatnya telah berubah menjadi seorang lelaki. Tetapi yang dimaksudkan ialah bahawa dia menampakkan diri dalam bentuk manusia tadi untuk membuat Rasulullah SAW selesa. Sebagai manusia. Bukan maksudnya memang berubah. Maksudnya bila fikir ubah jadi manusia, memang Jibril tu jadi orang. Tak? Kan? Untuk dia menjelmakan diri supaya untuk memudahkan Rasulullah SAW menerima wahyu dan selesa. Berbeza dengan keadaan pertama, apabila wahyu turun seperti suara loceng yang dahsyat, membuat Nabi gelisah dan susah. Kerana yang demikian menuntut ketinggian spiritual Rasulullah yang satu darjat dengan tingkat kerohanian malaikat. Itu yang dia katakan, kaedah yang pertama tu berat. Sebab dia dalam bentuk suara dan bentuk bunyi, maka Nabi ini perlu naik ke satu tingkat darjat kerohanian yang tinggi, sama level dengan malaikat. Dia katakan berada pada zon malaikat, alam malaikat. Nabi kena transform. Hilang lah, tak apa, ingat balik, tanya balik, tak ada masalah je. Okey. Inilah yang paling berat. Dia katakan jenis yang pertama bila Nabi kena transform. Satu disebut malaikat Jibril tu satu. Okey. Inilah yang paling berat. Bentuk yang pertama tu yang paling berat. Kata Ibn Khaldun, ini Ibn Khaldun diberikan komentar dalam keadaan yang pertama. Bentuk yang pertama tu Rasulullah SAW melepaskan kudratnya sebagai manusia yang bersifat jasmani untuk berhubung dengan malaikat yang bersifat rohani. So kata Ibn Khaldun, bentuk yang pertama tu kita ni manusia, kita ada rohani, kita ada jasmani. Tubuh badan boleh pegang, boleh cubit, sakit semua kan, kita boleh rasa. Maka Nabi dalam bentuk yang pertama tu kata Ibn Khaldun, dia kena melepaskan sifat jasmani dia daripada orang biasa ni, kena angkat transform ke alam rohani, ke alam malaikat, kena berubah dari sifat jasmani yang ada tubuh badan ni kepada bersifat rohani, ke alam roh. Maksudnya Nabi menerima wahyu itu bukan di alam jasmani tetapi di alam rohani, berada di alam malaikat itu. Sedangkan dalam keadaan lain sebaliknya, kata Ibn Khaldun, sedangkan yang kedua, malaikat yang transform berada pada alam jasmani. Gitu dia kata. Malaikat berubah daripada rohani semata-mata menjadi manusia yang bersifat jasmani. Jadi Nabi terima tu dalam keadaan yang ringan. Kemudian kata pengarang, kedua-dua cara itu tersebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Aisyah Ummul Mukminin
bahawa Harith bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenainya. Nabi menjawab, dia kata, okay, ada hadis Aisyah. Aisyah ni Ummul Mukminin, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harith bin Hisham ni dia tanya kepada Rasulullah tentang isu penurunan wahyu ni. Apa Nabi jawab? Ini dalil dia. Dalil. Nabi kata, ahyanan ya'tini misla salsalatil jarsi wa huwa ashaddu alayya fayafsimu anni wa qad wa'aitu anhu ma qala wa ahyanan yatamathalu lil malak rajulan fayukallimuni fa'ai ma yaqul. Kata Nabi, kadang-kadang ia datang, yakni Jibril tu datang kepadaku bagaikan bunyi lonceng yang kuat, dan itulah yang paling berat bagi aku, kata Nabi. Lalu ia pergi dan aku sedar apa yang telah dikatakan. Maksudnya ketika mana Nabi terima wahyu tu, Nabi berada di alam rohani, alam satu level dengan malaikat. Maka Nabi duduk di alam tu, berada di alam tu. Nabi tak sedar di alam kita. Jadi apabila ia pergi dan aku sedar apa yang telah dikatakannya, dan terkadang malaikat menjelma kepadaku sebagai seorang lelaki, lalu dia berbicara kepadaku dan aku pun memahami apa yang dikatakan. Ini ditanya oleh seorang sahabat bernama Harith bin Hisham, diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Kemudian Aisyah juga meriwayatkan dari mengenai pengalaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau menerima wahyu. Apa kata Aisyah dalam riwayat yang lain? Dia berkata, "Walaqad ra'aituhu yanzilu alaihi al-wahyu fil yawmi asy-syadidi al-bardi fayafsimu anhu wa inna jabinahu la yatafassadu araqa." Kata Nabi, kata Aisyah disebutkan, aku pernah melihatnya apabila wahyu sedang turun kepadanya pada satu hari yang amat sejuk. Lalu malaikat itu pergi, peluh mengalir daripada dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Aisyah. Aisyah dia kata, aku pernah melihat dahnya apabila wahyu sedang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari yang amat sejuk. Lalu malaikat itu pergi, peluh mengalir daripada dahi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waktu berat, musim sejuk tu, dia jadi berpeluh juga. Tu hadis ini riwayat Bukhari dia. Kedua-dua hadis di atas serupa dengan tiga macam cara perbicaraan ilahi yang disandarkan di dalam ayat. So dia katakan kedua-dua hadis yang disebutkan ini adalah serupa dengan tiga bentuk bagaimana Allah Subhanahu wa taala nak berbicara, yang mana disebut dalam ayat Al-Quran surah Asy-Syura ayat 51. Maksudnya nak compare dua hadis ni, tengok ayat Quran. Oh, dalam ayat Quran pun sama juga. Dia memberikan penjelasan yang sama. Apa dia dalam surah Syura ini, pengarang dibawakan ayat 51 surah Asy-Syura. Allah Ta'ala berfirman, wa ma kana li basyarin ayyukallimahullah illa wahyan aw min wara'i hijab aw yursila rasula fayuhiya bi iznihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Kata Allah, dan tidak ada seorang manusia pun yang Allah berbicara kepadanya kecuali dengan yang pertama dia kata perantaraan wahyu. Kena ada perantaraan wahyu yang pertama daripada Allah, atau daripada balik tabir. Boleh berbicara dengan Allah tapi dia di sebalik tabir, bukan tengok direct seperti Nabi Musa dia terima wahyu kepada Allah sebalik tabir. Nabi sallallahu alaihi wasallam terima wahyu ketika mana pergi Isra Mi'raj, ambil semayang 5 waktu tu, itu Nabi direct dengan Allah, kan? Okey. Atau dengan mengutuskan seorang utusan, ataupun yang ketiga dia kata utusan. Lalu diwahyukan kepadanya dengan seizinnya dan apa yang dikehendaki. Sesungguhnya dia maha tinggi dan maha bijaksana. So dua hadis tadi dia sama, compare dengan Al-Quran sama pendekatannya. Itu yang pengarang nak bawa. Okey. Kemudian kata pengarang mengenai tiupan ke dalam hati. Ada tiupan ke dalam hati
telah disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa hadis Nabi? Dia katakan, inna ruhal qudsi nufisa fi raw'i annahu lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha fattaqullah wa ajmilu fi talabi. Ruh Kudus telah menghembuskan ke dalam hatiku bahawa seseorang itu tidak akan mati sehingga dia menyempurnakan rezeki dan ajalnya. Maka bertakwalah kepada Allah dan carilah rezeki dengan jalan yang baik. Hadis riwayat Abu Nuaim dalam Al-Hilyah dengan sanad yang sahih. Dia kata hadis ni menunjukkan hadis ini tidak menunjukkan turunnya wahyu secara langsung. Ia mungkin dapat dirujukkan kepada salah satu daripada dua keadaan yang tersebut dalam hadis Aisyah di atas. Mungkin malaikat datang kepada beliau dalam keadaan yang menyerupai suara loceng lalu ditiupkan wahyu kepadanya. Boleh jadi wahyu yang melalui tiupan itu adalah wahyu selain daripada Al-Quran. So, wahyu ni kita dah sebut sebelum ni, ada bentuk wahyu dalam bentuk ayat Al-Quran. Ayat Quran, betul. Ada wahyu yang bukan ayat Al-Quran. Maksudnya Allah Ta'ala nak beri satu-satu arahan kepada Nabi, maka bukan dalam bentuk ayat Quran. Dicampakkan, diilhamkan kepada Nabi, dia dapat, oh ini wahyu daripada Allah SWT. Sebelum ni kita sebutkan, ada hadis yang dikatakan hadis Qudsi. Itu salah satu bentuk dia. Nabi dapat ilham daripada Allah. Maksudnya sampai daripada Allah Subhanahu Wa Taala sesuatu arahan kepada Nabi. Jadi Nabi dia buat sesuatu. Tapi itu hadis Qudsi. Lafaznya daripada Nabi, maknanya daripada Allah. Itu kita sebut. Ini bentuk macam ini. Okey. Kemudian habis tajuk itu. Tajuk yang membicarakan tentang penurunan wahyu oleh para malaikat kepada para rasul. So kita dapat faham cara penurunan wahyu itu kalau melalui perantaraan para malaikat. So malaikat ini akan datang, yang pertama dalam bentuk bunyi loceng, bunyi kepak. Itu Nabi yang jenis yang berat. Kalau yang kedua tadi adalah malaikat, dia akan menjelma ke alam manusia dan dia bercakap dengan Nabi dengan bahasa yang boleh difahami. Maka ada ketikanya sahabat dapat dengar sama, ada ketikanya sebahagian sahabat boleh dengar, sebahagian sahabat tak dengar, dan ada ketikanya hanya Nabi sahaja yang dengar. Okey. Habis tajuk tu, penurunan wahyu. Kemudian pengarang dia letakkan tajuk yang terakhir pada bab ni. Bab 3 ni bab tentang wahyu. Jadi wahyu ini satu perbicaraan yang membicarakan tentang sesuatu benda kita tak nampak. Jadi bila kita tak nampak tu, dia banyak assume tu, banyak begini ke, dia tak nampak. Nama dia wahyu Allah kan. Jadi pengarang letakkan satu tajuk yang akhir, iaitu syubhat para pembangkang wahyu. Syubhatnya apa? Maksudnya keraguan golongan yang membangkang wahyu. Ada golongan yang tak nak percaya wahyu Allah ni turun kepada para rasul. Ada. Dia kata ini bukan wahyu daripada Allah. Dia kata Nabi ni terima daripada syaitan lah, daripada jin lah, macam-macam lah. Dia kata Nabi reka sendiri lah. So ada golongan yang membangkang wahyu ni. Dia kata, okay. Kata pengarang, orang-orang jahiliyah sama ada yang zaman dahulu ataupun yang moden, selalunya berusaha menimbulkan keraguan dan kebimbangan, iaitu dalam bentuk syubhat terhadap wahyu dengan sikap kepala batu dan sombong. Ni golongan jahiliyah lah. Dia ni menimbulkan keraguan. Kata bukan ni, dia tak nak percaya. Sebab apa? Sebab dia ada sikap kepala batu, kata pengarang. Kemudian yang kedua, dia ada sifat sombong. Dia bukan tak percaya, tapi dia sifat kepala batu dan dia sombong. Ini penyakit abah wastakbar. Kalau kita tengok bagaimana bila iblis tak nak sujud kepada Adam bila diberi arahan, iblis dia bukan tak tahu. Iblis ketika mana berada di syurga kan, dia bersama dengan Adam, bersama dengan malaikat. Jadi Allah Ta'ala kata, aku nak ciptalah dekat bumi ni khalifah. Dia dah tahu dah Allah tu Tuhan, dan dia tahu aku ni makhluk. Nama aku iblis. Dia kata aku tahu ni ada namanya malaikat. Betul Allah Ta'ala kata
nak ciptakan satu makhluk jadi khalifah kat muka bumi? Dia abah wastakbar. Dia suruh sujud, di Adam fasjud, di Adam fasjadu illa iblis. Semua sujud, makhluk Allah sujud, malaikat sujud, tapi dia abah wastakbar. Apa dia? Abah. Abah ni ingkar. Ingkar dia tahu tu Tuhan, tapi ada sifat ingkar. Ingkar dia tahu. Wastakbar dia disombong, dia rasa dia hebat. Dan kan dia tahu dia ni sebagai hanyalah ciptaan Allah. Ini yang pengarang disebut ni. Kerana pergolongan jahiliyah itu dengan sikap kepada batu dan dia sifat sombong. Kerana dia tahu, tapi dia sombong. Begitu juga yang berlaku pada Abu Jahal. Abu Jahal, kenapa dia tak nak terima dakwah Nabi SAW? Bukan dia tak tahu. Abu Jahal dia bukan tak tahu. Tapi dia ada sifat asabiyah kepada kaum dia. Abu Jahal satu ketika mereka ni ke mana zaman di Mekah, Nabi ni terima wahyu. Dan pada waktu malam Nabi ni baca Quran. Baca Quran kat rumah. Lampu tak ada tengah-tengah malam. Pukul 2, 3 pagi. Jadi Abu Jahal ni dia pergi duduk tepi rumah Nabi, duduk mengendap. Apa wahyu Nabi dapat kan? Jadi Abu Jahal ni duduk mengendap. Bukan Abu Jahal ya. Ada pula orang lain. Abu Sufyan. Ada pula orang lain. Orang kafir lah. Musyrikin yang duduk mengendap rumah Nabi. Dengar Nabi nak baca apa malam wahyu tu kan. Kemudian satu ketika sampai peringkat Abu Jahal ni pernah bertembung dengan Abu Sufyan pagi. Kau punya skodeng je. Aku ingat aku seorang skodeng dengan kau skodeng sekali kan. Kantai pula pagi tu. Abu Jahal dengan Abu Sufyan. Bila kantai, Abu Sufyan dia tanya. Dia tanya Abu Jahal. Dia tanya Abu Jahal, kau tengok Muhammad dia betul ke tak? Kan? Bila dah kantoi tu pagi tu dia tanya lah. Dia tanya pada Abu Jahal. Dia kata Muhammad ni mana pernah nipu. Taklah Nabi tu daripada Quraisy. Dia bukan Quraisy. Abu Jahal ni ada sifat asabiyah. Tahu. Kemudian Mekah ni semua yang jaga orang buat ibadah haji, suqiyatuz zamzam gitu. Yang bagi minum, uruskan haji semua Quraisy. Kaum bangsa pun tak ada apa-apa gitu. Kemudian dah lah itu dapat urus. Nabi pula turun pada Muhammad Quraisy juga. So bangsa aku. Tengok tu penyakit yang daripada Abu Jahal. Dia tak tahu, dia tahu. Kan? Dia tahu benda tu betul. Tapi sifat sedemikian. Ini yang pengarang sebut ni. Kepala batu dan juga sombong. Tetapi syubhat itu lemah dan tidak dapat diterima. Kata pengarang. Syubhat yang ditimbulkan oleh pembangkang ini tentang wahyu ni adalah lemah. Satu dikatakan lemah, tak kuat. Dan juga tidak boleh diterima. Maka dibawakan dalil lain. Okey, yang pertama kata pengarang. Menurut golongan yang pembangkang wahyu ni, Al-Quran itu bukan wahyu daripada Allah, dia kata, tetapi dari Muhammad. Muhammad lah yang menciptakan maknanya dan menyusun bentuk gaya bahasanya. Ini golongan yang pertama dia kata. Dia katakan Quran tu bukan wahyu daripada Allah, tapi Muhammad sendiri yang cipta, maknanya dia cipta dan dia yang menyusun gaya bahasanya. Ini golongan yang pertama pembangkang wahyu. Apa dia kata sini? Ini adalah pendapat yang batil, kata pengarang. Apabila Rasulullah SAW menghendaki kekuasaan untuk dirinya sendiri dan mencabar manusia dengan mukjizat untuk menyokong kekuasaannya, tidak perlulah beliau menyandarkan semua itu kepada pihak lain. Dapat sahaja menisbahkan Al-Quran kepada dirinya langsung. Kerana yang demikian itu cukup mengangkat darjatnya dan menjadikan manusia tunduk kepada kekuasaannya. Sebab kenyataannya semua orang Arab dengan segala kehebatan bahasanya tidak mampu berdepan dengan cabaran ini. Bahkan ini mungkin lebih mendorong untuk mereka menerima kekuasaannya sebab dia juga salah seorang daripada mereka. Apa yang pertama ni? Nabi, sebelum ni kita dah belajar, Nabi ada disebut sebagai Quran, ada disebut sebagai hadis. Ingat? Jadi Nabi ni bentuk wahyu Allah yang nama Quran ni, Nabi sebut ini ada wahyu Allah, ini ada ayat Quran. Jadi Nabi tak sandarkan ayat Quran itu kepada Nabi. Dia kata ini adalah kalam Allah, yang ni kalam aku, hadis. So dibezakan. Jadi yang pertama ini kata pengarang dia kata
Kalau ada golongan pembangkang ni yang tak nak terima katakan yang menyebutkan bahawa wahyu Allah Quran itu Muhammad yang cipta, sebenarnya tak logik. Apa dia tak logik? Buat apa Muhammad beria dia sandarkan itu kepada Tuhan? Lebih dia sandarkan kepada dia sebab apa? Quran itu dia mukjizat. Hebat, kuat dan mencabar. Quran tu mencabar. Cabar orang Arab kau boleh buat macam Quran. Semua orang. Faktu bi asri suarim, faktu bi mislihi. Suruh datangkan seperti ayat Quran tu. Dan semua orang musyrikin Mekah, orang kafir, Arab tak boleh nak buat. Dia mencabar. Jadi kalau cabaran tu letak pada Allah, buat apa letak pada Allah? Lebih baik Nabi dia kata, ini kalam aku yang cakap. Jadi nampak Nabi tu hebat lagi. Jadi itu kata pengarang tak logik sebenarnya. Kalau katakan bahawa Muhammad yang cipta maknanya dan menyusun bentuk gaya bahasanya. Kalau betul begitu, lebih baik Nabi dia sandarkan pada diri dia. Selesai masalah. Orang dengar, oh Nabi hebat bahasa semua. Dia orang ikut Nabi terus. Tapi tak. Nabi dia bezakan. Yang ni adalah wahyu Allah. Dan wahyu Allah ni dia mukjizat, dia mencabar. Yang aku punya kalam, kata Nabi, kata-kata aku ni di hadis. Memang lemah dan dia tidak mencabar. Tu dia ada beza. Itu yang pertama. So nampak beza. Jadi pendapat yang mengatakan bahawa Nabi yang cipta tu tak logik. Sebab bukan daripada kalam Nabi dan Nabi tak pernah cabar orang Arab untuk buat sebagaimana hadis Nabi. Itu tak ada. Nabi tak pernah cabar. Tapi ayat Quran memang Allah SWT cabar. Faktu, datangkan kalau boleh. Sepertinya satu surah ke satu 10 ayat ke, memang sentiasa dicabar. Azan ya? Okey. Itu yang pertama. Itu hujah yang pertama. Okay. Kemudian yang kedua, hujah yang kedua. Tidak boleh dapat diperkatakan bahawa dengan menyandarkan Al-Quran kepada Allah, ia menginginkan agar segala perintahnya dapat ditaati. Ternyata dia juga mengeluarkan kata-kata yang disandarkan kepada dirinya sendiri, iaitu yang dinamakan hadis nabawi dan juga wajib ditaati. Seandainya benar apa yang mereka tuduhkan, tentulah kata-katanya akan dijadikan kalam Allah Subhanahu wa taala. So yang kedua, dia buat hujah yang kedua. Dia kata tidak boleh dapat diperkatakan bahawa dengan menyandarkan Quran kepada Allah, ia menginginkan agar segala perintahnya dapat ditaati. Dia kata, ternyata dia juga mengeluarkan kata-kata yang disandarkan kepada dirinya sendiri.
Ayolah, ya Allah. Muslimin muslimat dan hadirat yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, pada malam ini kita masih membicarakan bab yang ketiga, iaitu bab al-wahyu. Dan kita telah masuk kepada tajuk yang akhir daripada bab al-wahyu. Wahyu didatangkan dengan takrif pengertian pada wahyu. Kemudian kita bicarakan 6 bentuk wahyu yang disebutkan sebelum ini, iaitu wahyu kepada para nabi, wahyu kepada para malaikat, wahyu kepada binatang, wahyu dalam bentuk nabi, wahyu dalam bentuk bisikan syaitan dan bentuk isyarat, dan ada 6 bentuk. Kemudian dia masuk kepada cara penurunan wahyu kepada para malaikat, kemudian cara penurunan wahyu kepada para rasul, kemudian cara bagaimana wahyu itu sampai kepada para nabi, yang mana malaikat bawa turun kepada para nabi, para rasul. Dan tajuk yang akhir ialah membicarakan tentang syubhat para pembangkang wahyu. Dan hujah yang pertama dalam syubhat pembangkang wahyu ni, dia ada lebih kurang 10 poin. Kita baru sebut 2 poin, saya habiskan satu ni, sebut lagi 2 poin dekat sini. Pertama, golongan yang tak percaya pada wahyu ni, dia kata Muhammad yang cipta Quran dan Muhammad yang susun bentuk gaya Quran. Itu kata golongan yang tak nak terima wahyu. Maka pengarang dibawakan hujah, dia kata pendapat ni batil, kerana mustahil Nabi yang buat, yang tulis sendiri wahyu itu. Bukti dia apa? Kalau betul Nabi tulis sendiri, lebih baik Nabi menisbahkan Quran itu pada diri dia. Bila dia nisbahkan pada diri dia, maka nampak Nabi darjat dia lebih tinggi. Sebab apa? Sebab Quran itu mencabar. Dan kan hadis Nabi tak mencabar. Itu yang pertama dia. Mustahil dia bezakan hadis Nabi. Kalau lebih baik Nabi dia sebab pada diri dia, baru sebab Quran itu mencabar mukjizat pertama. Kemudian yang kedua, dia kata tidak pula dapat diperkatakan bahawa dengan menyandarkan Quran kepada Allah, ia menginginkan agar segala perintahnya dapat ditaati. Ternyata ia juga mengeluarkan kata-kata yang disandarkan kepada dirinya sendiri, iaitu yang dinamakan sebagai hadis nabawi yang juga wajib ditaati. Seandainya benar apa yang mereka tuduhkan, tentu kata-katanya akan dijadikan kalam-kalam. Jadi yang kedua, kata pengarang, lebih baik dijadikan Quran itu sebagai kalam dia terus. Maksudnya Quran tu dia katakan sebagai kata-kata Nabi itu juga kalam Allah sekali. Maksudnya sekarang ni dia jadi ada 2 kalam. Satu kalam Allah, satu kalam Nabi. Satu dalam bentuk Quran, satu dalam bentuk
hadis Nabi. Jadi dibezakan. Kenapa dibezakan? Tak perlu sebenarnya. Katanya lebih baik jadikan semua tu kalam Allah. Ada dua benda perlu ditaat. Taat kepada Allah, kemudian taat kepada Nabi. So jadi dua. Tak perlu, sepatutnya satu je. Lagi mudah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga kata pengarang, syubhat di atas menggambarkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk pemimpin yang berperilaku suka menipu. Kalaulah betul ini syubhat, benda meragukan yang dikatakan betul, maka dia kata Rasulullah termasuk pemimpin yang suka menipu. Maksudnya Nabi ini penipu, tidak jujur dalam menyampaikan matlamatnya. Maka syubhat itu bercanggah dengan sejarah mengenai perilaku Rasul. Kita belajar Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni akhlak dia bagaimana, orang kenal semua. Semua kaum kerabat Nabi, suku-suku kabilah Arab ni semua kenal. Nabi ni sifatnya Al-Amin. Sifatnya sifat jujur, amanah, sidik, fatanah, sifat-sifat Nabi. Nabi ni seorang jujur. Jadi mustahil, tak logik Nabi ni dia cipta, kemudian dia susun, dia kata ini daripada wahyu. Jadi Nabi ni seorang yang penipu. Jadi tak logik dia kata. Syubhat itu bercanggah dengan sejarah mengenai perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang jujur dan amanah. Musuh maupun kawannya sendiri telah menyaksikan bagaimana ketinggian akhlaknya. Jadi mustahil. Orang semua kenal Nabi ni bukan kaki penipu. Sehingga kan satu ketika Abu Lahab ni dia pak saudara Nabi. Abu Lahab ni ketika mana orang Abu Lahab ni pak saudara Nabi, tapi dia kafir juga, dia tak masuk Islam. Ketika mana orang musyrikin Mekah ni lah, orang kafir ni nak jatuhkan Nabi, alasan apa supaya Nabi ni kita tolak dakwah dia. Maka dalam kalangan musyrikin dia kata kita sebutkan, kita war-warkan, panggil penyair, sebutkan bahawa Nabi Muhammad ni merupakan seorang penipu. Nabi ni seorang penipu. Abu Lahab ni tak setuju. Mana boleh kata dia penipu? Aku ni pak saudara. Aku kenal dia pada kecil. Bukan aku, korang pun semua kenal. Dia ni bukan kaki penipu. Jadi kita buat alasan tu memang tak logik. Kata Abu Lahab. Tu tahu dia jujur. Maka dia pun cari lain, idea lain, alasan lain. Kata dia ni terima wahyu daripada syaitan, berkawan dengan jin. Dia cari alasan-alasan yang lain. Maka hujah yang ketiga tak dapat diterima. Sebab Nabi itu merupakan seorang yang jujur dan juga amanah. Okey, kemudian bawah ni yang terakhir ni, yang keempat. Orang-orang munafik menuduh isterinya Aisyah dengan tuduhan palsu, padahal dialah isteri yang sangat dicintainya. Ini tentang kisah hadisul ifki. Selepas Nabi balik peperangan Bani Mustalik pada tahun ke-5 Hijrah tu, maka pada ketika itu Aisyah dia duduk dalam atas unta tu yang diangkat tu, dia turun ke bawah, dia pergi buang air, kemudian dia tak masuk, orang angkat. Kemudian berlaku yang mengatakan Aisyah ni dia buat perkara yang tak baik, buat macam berzina lah, macam dengan Safwan bin Mu'attal, kemudian Abdullah bin Ubay, selalu buat cerita viral kan, yang Aisyah juga. Dan kisah ini Nabi dia tunggu 1 bulan lebih tunggu wahyu turun. Panjang cerita ni, kita pada kuliah yang akan datang, sebulan lebih. Jadi kalau betul Nabi yang cipta Quran itu, Nabi buat, apa dia tunggu sebulan lebih? Nabi dia datang jumpa Aisyah, dia kata aku tak boleh cakap apa. Dia beritahu sahabat, tunggu wahyu pada Nabi, semua diam. Kan? Jadi kalau kata Nabi yang cipta, Nabi dah tahulah benda yang benar. Tapi tak, sebulan lebih. Jadi hadisul ifki ini, kisah ini membuktikan bahawa Nabi bukan Nabi yang cipta sendiri wahyu Allah itu, ayat Quran itu. Dan juga bukan Nabi yang susun bentuk gaya bahasa Al-Quran. Itu poinnya. InsyaAllah kita berhenti kat sini dulu. Nanti kita detailkan. Karena ada 10 poin yang dibincang kepada surah para pembagian wahyu. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi wasallam. Allahumma ja'al jama'ana hadza jama'an ma'sumah wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa la ma yattabi'una syaqiyya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.